Hi there, this is an exclusive Dari mana lokasi tuan-puan semua, silakan boleh type di bahagian chat bagi Coach? sesiapa. Yep. Boleh invite rakan-rakan lain ke? Boleh. Sila. Boleh, Cik Nang. Boleh. Okey, baik. Baik. Sekejap lagi satu kampung. Penuhkan Zoom ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi. Boleh. Walaupun kita di waktu malam, kita mengambil semangat pagi. Terima kasih pada siapa yang hadir ke sesi ni. Kalau boleh dengar suara saya, tuliskan chat dengar. Saya nak tengok respon mana-mana yang dah ada kat dalam ni. Boleh respon di onkan mic ataupun respon dekat chat. Terima kasih Puan Fakarina. Terima kasih Sukria Zakaria. Sukria ni saya nak ucap tahniah lah sebab dia masuk awal sangat tadi ya. 15 ke 20 minit sebelum dah masuk dah. Terima kasih Nurhanisah. Terima kasih Syida Zakaria. Ni adik-beradik ke Sukriah dengan Syida ni? Oh ni Syida Zakaris. Okey. Alright, terima kasih banyak semua yang hadir. Malam ni kita santai-santai. Terima kasih Hazrul. Hazrul ada lagi? Okey, baik Hazrul. Kita santai-santai malam ni. Kita nak berkongsi tentang satu topik yang dia adalah topik yang biasanya dilupakan oleh usahawan. Di mana kali ini dia banyak orang ambil mudah. Sebenarnya ia adalah satu perkara yang amat-amat penting sebagai seorang usahawan. Ini saya lebih fokus kepada usahawan IKS ataupun SME, industri kecil sederhana ataupun small medium enterprise, yang mana kita takkan share yang strategi yang berbayar ataupun mahal-mahal kan. Biasanya kalau bila sebut tentang pengurusan database, dia paling mudah dia adalah customize dan menggunakan sistem untuk memudahkan kita merekod database kita. Tapi kali ni kita tak nak share sampai tahap macam tu. Kita nak share cara yang mudah untuk kita simpan database. Okey, ceritanya berapa ramai kat sini tahu apakah itu database? Siapa boleh share sikit komen dekat chat ke apa semua tu sebelum kita pergi lebih lanjut lagi kan. Nampak gelap kat situ kan. Syida Zakaris dekat dalam kereta kan. Bagus, terima kasih sebab tengok melihat kita punya live. Siapa yang ada tu boleh juga onkan video tu sambil-sambil tu kita boleh borak-borak. Siti Nur Syahirah pun kat dalam kereta. Ni kereta yang sama ke kereta lain-lain? Kan. Puan Fakarina pun gelap pun macam dekat dalam kereta juga ni. Semuanya hari keluar daripada rumah ke apa ni? Semua dekat dalam kereta kan. Okey. Bagus. Okey, tak apa. Terima kasih. Join kita punya sesi kita malam ni. Azrul kat tepi laut lagi ke Azrul? Ada orang join atas nama Coach Sheila lah. Siapakah gerangannya itu? Saya rasa mesti dia minta nama, lepas tu dia tak nama Coach Sheila. Katanya tuan-puan letak nama tuan-puan ya. Nanti boleh ni. Coach, tukarkan Coach. Siapa ni? Melo Dia dah agak dah. Mesti anak murid saya yang anak murid aku. Dah. Manja betul. Okey, thank you. Okay dah. MELUR ke LOR? Okey, Cik Na, terima kasih. Database adalah maklumat pada pelanggan. Alright. Okey, lagi. Apakah yang anda tahu tentang database? Database, apakah maklumat yang kita boleh dapatkan daripada pelanggan? Kalau disebut tentang database adalah maklumat pelanggan, apakah maklumat yang kita boleh dapat daripada pelanggan? Nombor phone dan email. Terima kasih Syida. Okey, ini semudah untuk kita dapatkan nombor phone dan email. Termasuklah nama dia. Jangan tak minta nama dia kan. Minta nombor phone, minta email, tak minta nama kan.
So nama at least nama, nombor phone dan juga email. Okey, terima kasih. Nak dapat lagi banyak lebih baik sebab dia tidak ada satu macam guideline yang kata okey mesti kena nama, nombor telefon dan email. Ada orang dia ambil nama dan nombor telefon je. Ada orang ambil nama, nombor telefon, email, alamat, kan? Ada yang maklumat yang lebih banyak lagi, kan? So bergantung kepada bagaimana kita dapatkan maklumat-maklumat tersebut. Tapi secara asas dia dengan bakal pelanggan, kan, prospek, sebaiknya kita dapatkan at least lah nama, nombor telefon dan email. Sebab apa? Sebab dengan prospek ni kita tak boleh minta banyak-banyak. Bila minta banyak-banyak lagi dia tak nak bagi, kan? So kita bagilah ambil yang paling mudah untuk diberi kepada kita dan mudah balik kita hubungi dia. Sekarang paling kurang pun kita ada nombor telefon, nama dan nombor telefon dia. Kumpulan koleksi data yang dikumpulkan untuk dijadikan maklumat yang berguna. So, dahsyat betul lah ni Hanisa. Terima kasih banyak. Itu yang paling kita kena letak ni. Ni maklumat ataupun makna daripada kamus Dewan ke apa kan? Kumpulan koleksi data yang dikumpulkan untuk dijadikan maklumat yang berguna. Betul? Google? Ya? Pakcik Google. Okey. So, maksudnya betul. Kalau kita ada nama, nombor telefon dan email, ia tidak dipanggil, dia tidak cukup memberi maklumat ataupun dia tidak cukup dipanggil database. Sekiranya nama, nombor telefon dan emailnya tidak berguna. Lepas tu ayat dia adalah koleksi data yang dikumpulkan untuk dijadikan maklumat yang berguna. Kalau kita ada simpan nama, nombor telefon, email tu, di mana-manalah, dekat dalam phone kita ke, dekat dalam kita punya buku nota kita ke, kan, dekat dalam kita punya Excel ke, dan kita tidak digunakan, maka ia tidak menjadi database, kan, sebab dia tidak berguna. Dia hanya info saja, kan, dia hanya maklumat saja, kan. Okey. So bila maklumat diguna, bila sebut tentang usahawan, maklumat yang berguna kepada usahawan, maklumat yang macam mana? Bagaimana nombor info tu, informasi tu, maklumat tu, nama, nombor telefon, email tu menjadi berguna kepada usahawan. Teka sikit. Saya dulu belajar database. Bagus. Boleh Anissa boleh kongsikan juga pengalaman-pengalaman macam mana dengan kemahiran menggunakan database ni. Maklumat yang boleh kita serang. Tu dia Cik Na. Banyak tempat tu Cik Na nak serang ni. Ganas Cik Na. Ganas betul kan? Okay. So, itu tahu tapi tak pernah guna. Okay, baik. So, mulai daripada hari ini, inilah masa dia untuk kita memahami tentang database. Malam ni kita santai-santai. Kita nak tahu macam mana cara untuk kita, cara mudah untuk kita dapatkan database. Kan? Itu yang pertama. Yang kedua, macam mana dengan database yang kita dapat, kita boleh uruskan. Kita sembang poin-poin yang apa yang ada je pada malam ni. Kita tak nak ambil masa yang terlalu lama kan. Tinggal lagi tuan-tuan boleh kongsikan. Boleh kongsikan tentang apakah pengalaman-pengalaman cara mendapatkan database pertama, dan macam mana bila database tu dapat, kita nak uruskan database tersebut. Okey. So mari kita mula dengan, adakah anda semua sudah bersedia untuk belajar bersama-sama, berkongsi pengalaman bersama-sama dengan saya dan Coach Sheila pada malam ni? Cepat betul Cik Na. Sudah, terima kasih. Lain. Sedia. Okey, Atikah pun ada juga. Okey, Sukriya, terima kasih sudah sedia. Hazrul sudah. Okey, baik. So, pertama saya nak kongsi, saya sharekan slide ni ya. Ini show. Okey. Okey, kepada siapa-siapa yang baru lagi, mungkin dia dapat link ni daripada kawan-kawan kan. Saya nak ucap terima kasih juga kepada siapa yang dah ada kat dalam ni dan juga yang menonton kita ya, Coach Sheila. Kita ada orang yang menonton kita daripada Facebook.
dekat SD ada Cik Aini Suratul, ada Coach Zulaini ni dah 2 malam lah, 2 sesi. Terima kasih Coach Ayung Zul. Yang Zul. Lepas tu saya ada juga dapat track macam Hazrul daripada sesi kita yang pertama dulu Coach Zul. Masa kita bawa topik integrated marketing, lepas kita bawa marketing canvas dan ini ada apa dengan database. Dia ada lagu kan Coach? Title macam ni, ada apa dengan database kan? So kalau nyanyi Coach Zul lah. Apa dengan database? Okay, itulah. Baik. So kena patutnya kita tadi kena pasang background lagu tu baru kita start kan. Bukan lepas isyak Coach Zul. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Alright, okey. Lepas tu Melur pun dah dua sesi dengan kita. Kak Raja Bidan Moden. Saya rasa Kak Raja Bidan Moden ni daripada awal 3 sesi sama dengan Azrul. Okay, tahniah kepada semua yang dapat bersama-sama dengan kita. Dah ber-3 sesi dah kita. Alhamdulillah. So kita nak maklumkan kepada tuan-tuan dan puan, setiap insya-Allah setakat ni kita akan buat setiap hari Rabu malam, kita akan berkongsi tentang satu topik yang menarik untuk berkaitan dengan usahawan. So macam minggu pertama hari tu kita dah share tentang topik integrated marketing. Minggu lepas, hari Rabu lepas kita share tentang marketing canvas. Dan minggu ini kita kongsikan tentang ada apa dengan database. Minggu depan agak-agak apa Coach Sheila kita punya tu? Nanti kita bagi tahulah di ujung-ujung nantilah kan. Tajuk. Nanti ujung-ujung lah bagi drastis sikit lah. Kita bagi siapa nak tahu nanti kita akan kita akan bagi tahu. Sebenarnya kita ada hadiah kan Coach Sheila kan kepada untuk minggu lepas. Minggu depan sebelum kita start, boleh ke kalau kita kongsikan dulu pemenang minggu lepas? 3 pemenang minggu lepas. Silakan Coach Sheila. Siapakah pemenang minggu lepas? Semalam minggu lepas setiap kali live kita akan bagi hadiah kepada orang yang ada ciri-ciri kita akan nilai sepanjang program ini. Jadi orang-orang itu dia layak mendapat hadiah daripada kita. Hadiah dia berupa apa tu? Sementara Coach Sheila tengah cari tu, saya share sikitlah hadiah kepada pemenang ni. Atau dia akan menjadi inspirasi kepada orang yang ada kat dalam malam ini untuk memberi pandangan ataupun beri respon kan, mana tahu dapat hadiah lah. So hadiah dia berupa drum roll. Okay, sekejapnya. Saya rasa saya ada ternampak dia punya pemenang salah seorang tu dah masuk. Ada Saya tak silap lah. Yes. Okay, pemenang dia kita akan beri package program kita yang kita lancarkan pada hujung minggu ni Coach Sheila kan? Betul. Saya tak buka pula dia punya ni. Sekejap mana dia punya program dia adalah ni My Customer Journey. Program ini adalah program kita yang kita jalankan pada hujung minggu ni 6 Mac hari Sabtu. Hari Sabtu lah. Sabtu ni kita ajar tentang bagaimana kepada orang yang tak tahu siapa pelanggan dia, tak jelas. Ramai orang dia fokus kepada marketing tapi dia tak jelas dengan siapa pelanggan ni. So kita perkemaskan, kita gali habis-habis lah siapa pelanggan kita tu, kat mana platform dia duduk. Lepas tu macam mana nak buat roadmap pelanggan yang betul. Sebab dekat dalam program ni kita akan ajar tentang macam mana nak kenal pasti lebih jelas siapa pelanggan. Nama program ni adalah My Customer Journey. Kita explore platform yang sesuai. Kita share strategi yang perlu dilakukan sebelum, semasa dan selepas berurusan dengan pelanggan. Sebab ramai orang dia fokus kepada nak close pelanggan. Tapi sebelum dengan selepas tu macam mana kita nak buat. Kita ada formula yang kita kongsikan. Dan macam mana nak pastikan pelanggan ini setia. So tiket ni berharga $159, program 1 hari. Kita bagi free video marketing canvas, database management sheet, dan ebook close sale. Juga kita bagikan video tip
menulis konten untuk Terus SE. boleh lama-lama kita pasal program ni. Nanti diorang nak pergi. Okey. Bagi- Jangan bagi diorang pergi lah. Kan? Ya, Sebab diorang kita pun punya tak nak kelas dah nak tinggal sikit. Siapa yang nak boleh PM tepi kan. yang nak saja. Okay, saya nak announce. Okay, saya nak announce siapa pemenang kita minggu lepas. Alamak. Adalah Cik Puan Yuzlin, Puan Jeffrey dan juga Cik Puan Syahira Syamir. Okay. Tahniah. So, tahniah kepada 3 pemenang ini. Anda ke program My Customer Journey. Macam putus-putus lah suara Kushila. Suara tu putus-putus. Putus-putus Kushila, putus-putus. Macam tu. Okay, dengar suara saya. Jelas gila. Last. Saya kena pulangkan balik headset baru saya ni. Saya ucapkan tahniah kepada Cik Puan Yuzli, Tuan Jeffrey dan juga Cik Puan Syahira Syamir. Cik Puan Syahira Syamir ni dah angkat tangan dah. Bagus. Tahniah So nanti kita jumpa. Ni orangnya. Ni orangnya di dalam kereta sambil makan asam. Siapa pula mutekan saya ni, okay? So tahniah, tuan-puan yang menang ini mendapat tiket percuma ke program My Customer Journey pada 6 Mac hari Sabtu ini. Alhamdulillah. Nak tahu juga apa kriteria tu Kushila? Kalau yang minggu lepas, kriteria ada. Yang pertama adalah siapa yang paling aktif. Maksudnya dia respon, dia tanya soalan, dia macam-macam lah dekat chatting ni. Chatting ke, dekat komen ke, dekat komen dekat FB page ke pun kita ambil orang kata apa? Ambil nilai lah. Kan bahasa Melayu dia? Ambil kira, okay. Ambil nilai Tu betul bahasa Kushila. Okay. Nilai kat Seremban. Yang kedua adalah kriteria soalan paling kreatif. Soalan lepas tu yang ketiga adalah orang yang paling share paling ramai di FB page. Dia share dekat kawan-kawan dia yang dia mungkin dia masuk dekat Zoom juga, lepas tu dia dengar coach kata nak share paling ramai, dia masuk pula dekat FB page Evoing, dia tekan share ramai-ramai. Itu bijak. Okay, saya suka orang bijak macam tu. Okay, so dia menang lah. Senyum kita punya Cik Puan Syahira kita. Okay. So adakah akan diulang dia punya ciri-ciri ataupun rahsia? So untuk minggu ni ada lagi ke coach nak bagi hadiah ke? Tak payah dah lah. Itu saya serahkan kepada Coach Sheila. Alamak, coach itu suruh saya ni. Disebabkan Coach Ayung Zul Ayung Zul pula tiba-tiba kan. Apa kaitan dengan sebabkan saya nak welcome one of my beloved Madam Ros Aniza. Terima kasih banyak-banyak sudi melihat anak muridnya. Terima kasih Madam daripada UIA. Ni semua anak-anak murid. Saya nakal lah. Terima kasih juga jemput. Thank you Madam. Thank you Madam. Ada pegawai dia tengah joining. Nanti kan baru saya panggil nama dia. Alright? Yeah. Kita nak welcome orang-orang yang ada bersama dengan kita ni. Alright. Malam ni saya dapat tadi sambil lepas solat tadi dapat ilham, macam ada rasa macam bolehlah bagi lagi lah hadiah untuk malam ni. Berapa coach nak bagi? Serah kepada Coach Sheila. Ya Allah, Coach Jun. Malam ni kita bagi. Yang lain kita bagi kerja waktu kat Coach Sheila, kita nak sharing je. Saya nak tanya tuan puan lah, nak 2 ke nak 3 nak bagi ni? 3 ke 2 Cawal nak 3 ke 2
Syawal baik sangat. 3 Baik, Hazrul kata since apa Wan? Okay. Okay, since Hazrul 5 Siti. Okay. 3 lah, 3. Okay. So kita akan bagi 3 hadiah. Okay. Angka ganjil sunat. Sunat sunat muakkad ke? Sunat. Okay. So 3 ni yang kriterianya apa adalah satu. Sifu Makjib ada dekat kita punya apa ni? Di watching kita sekarang di FB page. Terima kasih. Makjib. Terima kasih orang yang bertanggungjawab juga untuk mengeluarkan branding kami. Okay. Terima kasih juga kepada salah seorang pegawai Pusat Internet Desa Bandar Tenggara, Puan Noraini. Terima kasih sudi mendengar malam ini. Alhamdulillah. Terima kasih Sifu Branding. Terima kasih Puan Noraini dan rakan-rakan semua yang ada kat dalam ni lah. InsyaAllah. Tahniah semua kerana malam-malam ni anda meluangkan masa untuk dengar live daripada kami. Yeah. Alright. Kau Sheila? Okay, saya along the way ni nanti kita akan bagi tahu apakah kriteria-kriterianya. Salah satunya adalah siapa yang share paling banyak di FB page kepada kawan-kawan dia. Kita akan tengok siapa paling banyak share, dia akan mendapat salah satu pemenang daripada kita punya apa ni? Kita punya hadiah lah untuk malam ni. Waalaikumsalam Yana. Terima kasih. Salam Kak Aufa. Lagi 2 kita akan along the way ni saya bagi tahu Coach Jun. Okay, baik. Okay. Alright. Teruskan. Okay, so bila sebut tentang database, ada 2 je topik yang kita nak kongsikan pada malam ni. Kita lebih pada perbincangan yang santai. So tuan-tuan boleh juga bagi pengalaman, kongsi pengalaman macam mana tuan-tuan cara untuk mendapatkan database. Siapa boleh share dekat sini? Apakah cara yang anda lakukan untuk mendapatkan database? Siapa ikut pengalaman yang dah buat bisnes, apakah yang anda buat? Menggunakan kaedah apa? Macam mana anda dapatkan maklumat daripada nama, nombor telefon, at least email daripada pelanggan anda, ataupun bukan pelanggan, prospek pun dah cukup kan. Dia paling utama kita boleh dapatkan maklumat daripada prospek kita. Kalau pelanggan tu memanglah sekarang dia nak beli daripada kita dah minta maklumat dia, nombor alamat dia kalau kita nak post. Tapi untuk prospek ni, supaya kita mudah, tujuan database ni, tujuan dia adalah untuk kita bila dia boleh dapat dimanfaatkan. Kalau kata sebagai usahawan, kita ada maklumat tentang potensi pelanggan kita ataupun prospek kita nak gunakan dia balik ataupun nak boleh gunakan untuk follow up, kan, supaya dia akan datang dia menjadi pelanggan kita. Sebab tu penting. Ramai orang kata ramai orang suka mencari membuat marketing untuk dapatkan pelanggan baru. Tapi tak ramai orang yang memanfaatkan pelanggan yang sedia ada. Ramai orang dapat buat marketing untuk dapatkan prospek. Tapi bila prospek itu tidak berjaya di-closekan, prospek itu berlalu begitu sahaja seperti angin lalu di awan yang awan layu pula kan. Dia angin lalu di awan yang berlalu di depan mata. Ikut suka hati saya lah buat ni kan. Okay, so macam tu lah tuan-tuan dan puan-puan. Apabila kita buat... Ada yang dah jawab dah ni, Coach Syijul. Ada. Mana? Dah jawab dekat sini. Mereka dapatkan database daripada consultation form. Ada yang bijak dapat guna buku login COVID. Pandai. Itu yang paling best sekali lah sebenarnya. Buat kontes. Puan Puan Hajah Siti Roziah. Okay. Survey form. Okay. Ada yang tanya personal. Good. Prospek tempat kerja lama. Bijak. Tempat kerja lama Hazrul. Okay. Buat survey, offer free service, good. Bagi gift, free ebook dan sebelum tu diorang kena isi form, good. Pandai. Okay. Banyak dah ni, pandai dah ni. Okey lah. Kalau macam tu kita kan kita punya. So inilah antara poin-poin yang kita akan kongsikan pada malam ni. Jadi tuan-tuan siapa yang ada kat dalam ni tolong take note. Tolong take note kan, perkongsian-perkongsian daripada kami dan juga rakan-rakan yang ada. Contohnya antara yang dia bagi tadi itulah. Kita nak guna
sekarang ni yang paling best sekali adalah kiranya kalau anda ada premis, ya, dan premis anda memang dilawati oleh pelanggan-pelanggan walaupun dia tidak membeli, dengan menggunakan buku login COVID tu lah. Kan. Dan lepas dia tulis tu, pastikan anda transferkan buku tersebut, dia masuk kat dalam cara mengurus pula. Kita nak transferkan ke mana tu yang penting. Kalau tak duduk kat dalam buku, dia tak cukup best lagi. Sebab apa? Buku ini mungkin dia boleh hilang kan. Macam tu lah. Alright. Tengok lagi, transfer ke Excel. Betul Cik Na, good. Kita transferkan dia ke Excel. Minta database dari Sifu. Okay, baik. Okay, good. Database dalam grup WhatsApp. Yes, okay. So, pertama, antara yang tuan-tuan boleh dapatkan database adalah apabila kita ada website. Kan? Ini adalah kaedah yang pertama yang paling mudah sebenarnya dengan adanya website. So usahawan tak nak dia mesti kena ada website. Kan? Website ini adalah dikategorikan sebagai kedai kita. Kedai maya kita. Kalau kita berniaga di Facebook, di Instagram ataupun di mana-mana tempat, tempat-tempat ini sosial media lah terutamanya, ini adalah kedai orang kan, ataupun kita menumpang berniaga di tempat orang kan. Macam di shopping mall kita sewa tempat. So kalau shopping mall tu tutup, kita pun ikut tutup sekali. Tapi bila website, dia adalah kedai kita sendiri. Kita boleh letakkan info seberapa banyak yang boleh. Dan itu bila nak pergi lama dalam bisnes, anda perlu satu hari nanti letakkan mindset, aku mesti kena ada website. Alright? So tu tentang website. Dan macam mana kita nak dapatkan database melalui website? Okay, di website dia ada satu term nama dia, kita bagi penerangan untuk faham. So nanti akan datang nanti tuan-tuan boleh explore lah tentang perkara-perkara ini kan. So di website dia ada kaedah dia panggil opt-in kan, yang mana bila kita buka je website kan, dia akan keluar macam pop-up. Contohnya okey, contoh. Katalah type semua boleh type ijulutfi.com. ijulutfi.com. Okay. Sepatutnya dia akan keluar, tapi sebabkan tadi saya dah masuk, saya check ada lagi tak yang saya buka. Tapi kalau tuan-tuan buka yang first time masuk, ini saya buka, saya dah buka, saya tak padam. Sebab saya bila dia ada history dia, kalau kita dah masuk kali kedua, dia dah tak perlu keluar lagi lah. Saya dah set macam tu. So sama juga, anda kalau masuk kali pertama ni, dia memang akan keluar. So kita pancing dengan something yang percuma kan. So strategi untuk dapatkan ni adalah dengan memberi satu benda yang percuma lah. Percuma bagusnya dalam bentuk produk digital kan. Kalau di website lah, dia tak ada cost. Costnya adalah cost membangunkan produk sahaja kan. So boleh buat macam ni. Jadi dia masukkan nama, nombor telefon dan email kan untuk dia dapat e-book. So dia bagi kita dia bagi maklumat. Dan bagusnya dari tu Coach Syijul, kalau kadang-kadang kan bila keluar pop-up begini, antaranya lagi kita boleh tarik database kita ni betul-betul berada di dalam kita punya tasik kita sendiri. Betul. Dalam kita punya kita tarik, dia berada, kalau orang di luar sana panggil kolam lah. Okay. So bila dia tarik tu, dia buat subscribe dan dia akan buat email marketing pula kat situ. Antaranya lah. So dia akan buat ada sesi untuk berkongsi. Ada orang tu dia buat email marketing, dia berkongsi je. Ada orang tu dia buat email marketing, ada macam berborak pula. Orang tu dapat tengok, tak tengok lagi kan. Ada setting dia dekat situ. Itu antara salah satunya. Sikit lagi suara saya. Okay. Clear. Baik. So kalau tanya apa ni, kalau dekat website tu dia plugin yang saya guna ni, saya menggunakan Mail Munch punya plugin lah. So dia boleh masuk, saya terus linkkan dengan email kan. So Cik Na boleh buatkan pop-up ni Cik Na kalau tak ada. Okay. So dia masuk kepada point yang kedua, itu adalah email kan. Jadi bila dia pergi ke email tu pula kita boleh set dia panggil autoresponder. Apa maksud autoresponder tu? Maksudnya bila kita boleh susun supaya dia automatic respond kepada kita, dan kita boleh
plankan dia punya dia panggil sales letter dia lah. So dia nanti dia keluar pada hari pertama, hari ketiga, hari ke-7 ke, hari ke-11 ke. So boleh menggunakan autoresponder punya sistem. Antara autoresponder yang biasa orang guna kan, saya tulis kat sini apa Coach Sheila Aweber, Aweber kita tulis dekat chat. Get Response. Saya tuliskan. Aweber, Get Response dengan Mailchimp kan. Get Response. Siapa-siapa boleh tulis okey. Dan juga Mailchimp. Mailchimp ni usahawan Melayu banyak guna sebab dia ada certain amount database tu boleh dapat percuma. Itu usahawan Melayu banyak guna. Mailmunch. Ni Kak Siti tanya apa nama plugin tadi? Plugin nama dia Mailmunch. Saya gunakan Mailmunch. Alright. So nanti boleh explore ni sebab dia ada yang percuma, dia ada yang kena subscribe, ada yang 1000 yang pertama dia percuma kan. Boleh tengok. Aweber ni AWE tak silap Coach Sheila. Aweber. Betul. Sorry. Okay. Get Response kat semua tu dia ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Itu point nombor 2, email autoresponder. Yang ketiga, kita boleh menggunakan dapatkan kita punya database menggunakan Messenger kan. Ataupun banyak orang sekarang ni, ini antara yang famous di sosial media menggunakan kaedah messenger marketing kan. Messenger marketing ni dia baru pre-database kan. Maksud dia, kenapa saya bagi tahu dia adalah pre-database, bila kita orang PM kita boleh communicate untuk dapatkan maklumat. Alright, itu satulah kan. Tetapi dia akan jadi pre-database yang lebih baik apabila tuan-tuan linkkan message anda, page tu anda kepada dia panggil tools ataupun sistem chatbot. Okay. Bila kita linkkan kita punya page ni kepada chatbot kan, yang auto respond chat tu kan, bila kita linkkan pada auto respond, maka bila masa kita nak blast balik, sebab bila kita linkkan dengan chatbot, contoh-contoh chatbot yang tuan-tuan boleh explore adalah satu nama dia ManyChat. Satu lagi dia panggil Chatfuel. Ini contoh dia lah. So paling kurang tuan-tuan kena aktifkan chatbot ini, linkkan ke anda punya page. Mana? Saya sebelum ni saya menggunakan Chatfuel, tapi sekarang ni page saya menggunakan ManyChat. So bila kita ada ManyChat ni, kita linkkan dengan kita punya page kita, nanti setiap kali orang message dengan kita, kali pertama dia message, dia automatik menjadi kita punya subscriber ManyChat. Macam tu. Okay. Setiap kali dia message kita, dia akan jadi subscriber ManyChat kita. So, start daripada situ nanti kita boleh buat macam broadcast, kita boleh buat auto reply punya sistem, kan? So kalaulah sebelum ni kita tak linkkan, kita tak ada subscriber. So bila tak ada subscriber, kita tak boleh buat apa-apa. Tapi once bila kita dah linkkan dengan kita punya page dengan ManyChat ni, so siapa yang masuk dia kira 1 subscriber. Siapa yang dah masuk dia akan jadi lagi 2 subscriber. So kalau kita ada 500 orang yang masuk dekat messenger kita ni, secara tak langsung dia adalah 500 subscriber kita kan. So 500 tu bila kita boleh blast balik dekat dia, kita ada sistem dia kata dia panggil broadcast kat sini. Dia tolong broadcast, katalah kita nak bagi tahu okey kita ada pelancaran produk baru untuk kita punya pelanggan kita. So automatik dia akan dapat ke messenger kita. Okey. So even kat sini kita boleh nak bagi orang bila masuk je kita robot boleh auto respondkan berdasarkan apa yang kita arahkan lah. So ini antara tools yang tuan-tuan boleh explore. Kalau nak belajar tentang ManyChat ni bukan malam ni, tapi nanti insya-Allah lah ada masa nanti kita sharekan tentang program ManyChat ataupun chatbot lah sendiri. Untuk tuan-tuan faham, rupanya ini
kelebihan bila kita ada messenger marketing. Tinggal lagi messenger marketing, kenapa saya panggil pre-database? Sebab kita boleh kumpul, kita boleh follow up balik. Kan? Sebab kita boleh belas balik. So itu pentingnya masuk database kan tadi, maklumat yang boleh digunakan yang bermanfaat. So kita boleh belas balik, mana tahu dia belum jadi customer kita, tapi sebabkan kita broadcast balik, dia ingat kita, dia jadi customer. Kan? Tinggal lagi dia duduk dekat dalam messenger. Dia duduk dalam chatbot tu. So bila tiba-tiba katalah satu hari yang indah, Facebook tak ada. Facebook tutup tiba-tiba. So bila Facebook tutup, tiba-tiba automatic lah dia hilang lah, database tu tak ada, subscriber tu hilang, maklumat pun kita tak simpan. So antara cara nak backup adalah selepas dia dah jadi subscriber kita, cari jalan juga untuk kita extract dia punya nombor kontak ataupun maklumat-maklumat supaya akan datang kalau messenger tak boleh guna, kita masih lagi ada dia punya nombor kontak. Ahmad Izzah tanya, kalau WhatsApp boleh broadcast tak dekat number yang kita tak save? Kan? Sefahaman saya Ahmad Izzah, dia tak boleh kan, WhatsApp broadcast tak dekat number yang dia bukannya kita tak save, dia adalah nama kita orang tu save tak. Dia bukannya kita, kalau kita save belum tentu lagi orang tu boleh dapat broadcast kita. Kita nak orang tu save nama kita. Ataupun paling kurang orang tu ada communication dengan kita. Communicate dengan kita through WhatsApp dalam sekali 2 kali lah. Dia dah respon dengan kita, kat situ kita broadcast dia boleh dapat. Dia yang confirmnya dia save nombor kita, chances tu tinggilah broadcast tu dapat dia. Okay. Right. So tu adalah yang nombor yang seterusnya. Dia panggil Coach, buat study sikit Coach. Dengan ni nombor 1 tadi, cara untuk yang Coach Syijul share tadi, apa dia? Cepat. Nombor 1 apa, nombor 2 apa, nombor 3 apa? Dah 3 kan Coach Syijul? Ya. Saya. Terus tulis je lah 1, 2, 3. Raja Bidan dia bercakap dah, mulutnya dah tak sabar nak cakap. Dia kena type dengan Coach, dengan Coach. Ni bukan waktu coaching tau kat Raja Bidan. Okey, kita nak check sejauh mana anda telah maksimumkan platform ini. 1 website, 2 email, 3 messenger. Tulis kat sini, tulis ni anda dah guna apa? 1 ke 2, 1 atau 2, 1 dan 2. Ada tulis 1 dan 3, ada tulis 1, 2, 3 atau kosong. Tak guna 3 lagi. Sila tuliskan dekat dalam chat tu. Okey. Kak Siti dah guna 1 dan 3. Hazrul guna 3. Saiful belum guna, baru tahu. Bagus, alhamdulillah kan. Belajar sesuatu. Melut tak pernah guna. Okey, lepas ni kena guna, nanti kena cubit dengan saya. Okay. Allah dia kata. Lagi. Fatin Zati tak guna lagi. Jumatia 2 dan 3. Ana email messenger, good. 1 je. Nombor 1 website. Oh, Cik Puan Umi Kalsum kat Raja Bidan. Sama, kena cubit dengan saya nanti kalau tak guna. Oppo 3. Jom cubit je ke Coach Sheila ni. Coach Sheila memang teruk kena cubit dengan Coach Sheila, ada lebam-lebam. Pizza Rahim website. Nur Atika belum guna. Cik Puan Zuraini Ahmad 1 dan 3. Suria pun belum, tak pernah guna. Before this pakai Shopee je. Wah, Tuan Ahmad Izzah pakai Shopee pun sebenarnya kita boleh detect dan kita ada strategi Shopee. Strategi Shopee dia cerita lain pula. Tapi antara salah satu juga untuk kita dapatkan database jugalah. Puan Fakarina pun belum guna lagi. Tuan Matius pun belum guna lagi. Alright. So antara 3 ni nanti ada satu yang lagi baru di page Evoing, Ira Kasih 1, 2 Ira dan 3. Oh good, bagus Ira. Tahniah Ira. Tahniah Ira. So antara 1, 2 dan 3 yang setakat ini Coach Ijul dah pilih, tuan-puan nak fikirkan dan dah start nak start bertindak, yang mana satu nak dimulakan dahulu. Kalau website belum ada lagi, mungkin email. Kalau email pun macam tak boleh nak pergi je, so boleh menggunakan messenger. Salah satu cara lagi yang kita boleh buat menggunakan messenger, cara manualnya adalah setiap kali orang datang je dekat inbox kita, bagi je salam, terus selain daripada jawab salam, cakap terima kasih, benda pertama yang kita nak tanya adalah apa?
Apa dia? Selepas kita jawab salam, selepas kita cakap terima kasih, apakah perkara pertama yang kita nak tanya? Dekat Messenger, kalau dalam inbox kita. Apa coach? Tadi makan kari kepala kambing tadi dah lupa dah. Nombor telefon. Ya betul. So, kena minta terus nombor telefon. Cakap dengan dia, kalau orang tak nak bagi, minta maaf sangat-sangat. Bukannya apa. Satu, kita risau takut nanti saya pernah boleh pinjam orang lain punya history. Sebab kadang-kadang terhilang Kadang-kadang orang tu punya FB deactivate. So kita tak dapat nak communicate dengan dia balik semula. Takut kita risau tak dapat bagi promo. Kita nak bagi promo next nanti, apa ceritanya. So pastikan segala perbualan itu di-convert ke database. Betul ke Syijun? Betul sangat betul Coach Sheila. So, nombor 4 Coach Syijun? Nombor 4. Itu je, ada 3 je. Tak ada. Terak lah saya suruh. Ada. Nombor 4. Kemon aku. Kan. Saja bagi surprise kat Coach Sheila kan. Nombor 4 ni dia kita bagi dia freebies. Macam mana cara nak dapatkan database adalah dengan menyediakan bahan-bahan percuma untuk kita punya pelanggan kita. Freebies ni adalah something yang kita bagi, orang rasa benda tu adalah percuma tapi ianya bermanfaat untuk dia. Dia rasa macam value lah untuk dia. Ini yang kita ramai orang dia kena kenal pasti apakah freebies yang berbaloi dan bernilai berharga, walaupun dianya kita akan bagi percuma, dia pasti ada harga dia, ada value dia. So tuan-tuan nak kena prepare dalam mindset atau kena bersedia apakah benda percuma yang kita nak bagi kepada pelanggan supaya pelanggan kita boleh tukarkan dengan database dia. Macam itulah. Tinggal lagi strategi untuk freebies ni, dia tak semudah macam aku ingat nak bagi dia nak bagi dia buku nota lah. So kalau aku bagi buku nota, aku dapat balik, dia mesti nak isi maklumat. Dia tidak semudah fikir buku nota tu dah jadi freebies. Okay? Strategi untuk freebies ni sebaik-baiknya kita kena senaraikan apakah yang berkaitan dengan kita punya industri. Apakah yang berkaitan dengan industri kita? Contohnya macam katalah anda menjual tudung. Okey, contoh menjual tudung. Senaraikan apa yang orang kita punya pelanggan kita boleh appreciate bila dia dapat. Dan dia ada cost, satu yang ada cost, satu yang tak ada cost. Contoh yang tak ada cost, kita boleh bagi dia e-book. E-book cara-cara memakai tudung 10 cara mudah memakai tudung untuk pergi kerja, contoh. Ataupun kita bagi dia tutorial, video tutorial nak pakai ni secara percuma. Kita jual resepi. Contoh kita bagi resepi. Ni contoh tudung dulu Coach Sheila. Tudung sorry. Resepi tudung kita tak goreng tudung tu. Tudung cara menggayakan tudung ke apa, itu adalah yang percuma kan. Yang ada cost, kita mula survey lah. Inilah masa dia untuk kita survey dekat online, dekat kedai-kedai kenanga ke, kat mana-mana tengok. Okey, kita jumpa, contohnya kita jumpa brush berharga 50 sen. Kita survey lagi, pin peniti contohnya berapa sen. Kita jumpa contoh macam cleansing muka ke, berapa harga dia. Kita facial mask, ni semua yang ada berkaitan dengan kalau dia pakai tudung, dia dapat benda tu, dia rasa berharga kan. Contohnya mask extender ke kan, kalau orang pakai mask kan dia nak pakai extender kan. So dia boleh dapat mask extender, ataupun mask perempuan punya mask yang pakai tudung, dia tak ada, dia terus pakai sampai kat belakang. Ini semua adalah dia panggil freebies. Jadi bila kita standby freebies ni kan, sedikit sebanyak dia membantu kita. Dia ada cost, dia tak ada cost. So that's why kita boleh play around dengan sama ada kita nak dapatkan database, kita boleh gunakan untuk jadikan dia promosi kan. Kita boleh jadikan dia banyak idea bila kita ada banyak idea free gift yang kita nak bagi. Okay, so
tuan-tuan kena identify apakah produk ataupun servis yang anda gunakan, and then lepas tu senaraikan. Okey, contoh macam Coach Sheila tadi, katalah tadi resepi. Itu untuk apa? Resepi ni tertarik untuk orang buat bisnes apa boleh pancing resepi. Nak saya jawab ke ataupun suruh dia orang jawab? Boleh lah. Coach Sheila dan yang lain-lain. Okey. Saya Nanti Coach Sheila terlebih makan durian tadi. Itulah. Oh, bagi duit RM5. Ira Kasih kata. Bagi duit RM5. RM5 maksudnya nilai database kita RM5 dah. Bagus Ira. Kadang-kadang Ira, bila kita cerita RM5 tu, kadang-kadang kan kita kata betul nak bagi orang RM5. Kemon, RM5 duit tau. Orang nak kadang-kadang tau. Serius, percayalah. Atau kan RM1 itu yang digubah menjadi bunga kan. Dia dah tak jadi value RM1 dah. Dia jadi satu value sebab bentuk bunga. Contohnya lah kan. So kena selalu kreatif dan fikirkan apakah freebies. Kalau nak bagi produk digital, kena fikir produk tajuk ataupun poin apa yang memang diperlukan oleh kita punya pelanggan kita. Jangan main suka-suka bagi je. Contohnya macam tadi, katalah tadi dia jual tudung. Lepas tu kita bagi, okey kalau beli ni kita nak bagi 10 resepi memasak. Dia ada kaitan sikit lah. Ada kaitan sebab dia perempuan kan. Tapi dia kalau kita dapat cari yang lebih bagus lagi, contohnya tutorial memakai tudung bawal ini. So dia akan lebih lah kan. Yang itu tak cukup. Kalau macam F&B, dia bolehlah bagi resepi kan Coach Jun? Ya, kalau contoh macam Cik Na buat jual kambing kan. Cik Na jual kambing. Memang dia ada kambing. Ya, Cik Na jual kambing. Lepas ada kambing perap. Keluar kambing berap. So, apakah 10 makanan-makanan yang sesuai dimakan dengan kambing perap contohnya. Ataupun kalau macam orang-orang yang ada spa, yang jual minyak-minyak urut ni, boleh juga buat urutan, jenis-jenis urutan. Cara-cara kempiskan perut. Contohnya ada 10 kempis perut. Cara-cara menghilangkan jeragat. Apakah petua-petua menghilangkan jeragat? Bagi 10 petua. Okey apa? 10 tu banyak tau. Betul. Tapi kena make sure petua tu betul lah. Janganlah olok-olok. Dan disclaimer lah kena ada kat situ. Yang ini mengikut kesesuaian juga kulit. Sebab you all semua, siapa yang buat bahagian-bahagian kecantikan ni, dia ada kena melibatkan, depends on orang tu juga kan. Betul. Betul. Alright. Okay. Lagi, apa kata kalau tuan-tuan semua tuliskan satu atau dua freebies yang boleh kita kaitkan dengan bisnes tuan-puan. Tulis bisnes apa freebies yang terfikir. Kalau katalah produk digital, jangan tulis produk digital. Apakah tajuk e-book ke atau video ke, tutorial ke yang nak diberikan kepada pelanggan kita? Saya nak bagi hadiah untuk paling kreatif freebies yang akan diberikan. Dekat sini kita akan tengok siapa paling kreatif untuk freebies dia. Percuma tiket bernilai RM159. Cepat. Saya tak sabar ni. Saya suka tengok muka-muka ni. Muka-muka yang sedang menaip. Yang pening gigih ni. Kita bagi Chan dulu. Okay, 2 orang je yang sangat setia on video. Bagus. I like. Okay. Depan mata saya. So you all on video. Barulah sedap sikit saya nak tengok je. Tu dia. Orang yang sambal suka, hitam. yang saya suka sangat tengok dia tadi. Salah seorangnya. Yang Hazrul nampak kepala je, kenapa? Baru kita tahu yang Oppo ni di sebaliknya gegel. Malulah City 10 cara memakai tudung. Mengganti gula, sampel gula dari produk sendiri. Okey, Syida. Ibu tajuk tips loan rumah mudah lulus. Fatin ni buat apa? Agent property ke apa? Fatin. Kak Ajah Siti, tips untuk menghilangkan jeragat dan jerawat. Okay. Free cooler box. Wow. Hazrul. Free ice cream, free cooler box. Maksudnya bagi apa? Cooler box ke Hazrul? Nak bagi bag cooler box tu ke Hazrul?
Hang angguk nampak dahi je tau yang angguk. Tester sabun Okey, herbal. kita kena bagi faham satu benda tau. Apa ni, kita nak dapatkan database, bukan kita nak bagi promosi tau. Ya. Kita bukan nak bagi free gift kepada orang yang membeli barang kita tau. Jangan confuse kan. Kalau kita promosi, memang kita attachkan benda-benda percuma, tu satu. Yang kedua adalah sebelum dia beli kan. Maksudnya kalau dia masuk kedai kita, kan, katalah dia walk in kedai, lepas tu dia tak jadi beli, dia keluar. Satu perkara yang kita kena faham, bila orang dah masuk kedai kita, maksudnya dia adalah prospek kita. Sebab apa? Sebab kenapa dia masuk? Contoh tiba-tiba ada orang dia nampak kedai turun, dia masuk. Maksudnya dia nak beli tudung lah. Dia kan dia masuk tu dia nak beli kacang putih ke apa kan. Sebab dia nampak kedai tudung. So dia adalah prospek kita. Lepas tu dia keluar. Dia keluar tu ada banyak sebab. Mungkin dia keluar tu sebab dia memang tak minat. Atau mungkin dia belum ada duit lagi. Mungkin dia dia baru survey. Atau dia masih survey lagi. Jadi rugi kalau dia keluar tu kita tak dapat dia punya database. Jadi kalau kita boleh pancing dia, kata sebelum dia keluar, kata dia nampak kita letakkan satu banner, scan barcode ini untuk anda dapat tips percuma macam mana nak memakai 10 cara pakai tudung bawal kan, yang nampak elegan. So dia ada dapat percuma lah, berharga RM30. So pun dia scan, bernilai tu dia pun scan, tapi dia tak jadi beli. So benda tu buat betul-betul tu, kalau dia tak perasan pun kata sebelum balik, Kak, terima kasih datang. Kak boleh scan dekat situ, nak dapat, kita nak bagi e-book percuma. So dia pun scan, dia syarat dia kena bagi maklumat, dia dapat. Contoh kan. So tu adalah idea-idea untuk kita dapatkan database supaya akan datang kita boleh follow up dia, WhatsApp dia ke, WhatsApp blasting ke dan sebagainya. Okay. Patch untuk detox. Okey, produk minuman healthy. Okey, dan kena lepas kita senaraikan tu, kita kena letakkan harga dia, berbaloi tak berbaloi untuk kita bagi orang untuk kita dapat database. Berapa nilai dia? Berapa nilai tu mesti kita kena letakkan value. Bagi botol air, Tuan Matthews. Cik Puan Umi Kalsum, beri pen. Tika, produk kacang bawang putih dan garlic flakes, fungsi resepi dan masakan serta beri thank you card. Muhammad Ahmad Izhar. Panjang dia. Mula dia nak bagi apa tadi kat atas ni? Okay, lepas tu dia bagi voucher card. Okay, Cik Na, tips macam mana nak tahu daging anda makan tu daging katal atau tidak? Okay, e-book resepi express dari sambal hitam. Good. Ani, Kak Raja Bidan, freebies untuk e-book petua kecantikan dan kesihatan, cara urutan dan petua serta penjagaan untuk baby, e-book cara urutan minyak urut Kak Raja, cara penggunaan produk Kak Raja. Okey, bagus. Tips membuat kek jadi gebu. Good. Petua dapatkan kulit yang sihat dan glowing. Okey, bila kita buat ni tuan puan, kita nak dia, bila dia macam best ni, kita bukukan dia. Bukukan dalam bentuk e-book lah. Maknanya macam mana kita buat tu, kita boleh buat dalam PowerPoint ke apa, kau schedule kan. Lepas tu kita boleh PDF kan. Betul. Sebab kadang-kadang dia seronok bila kita kata tulis e-book 10 petua menjadikan kek jadi gebu. Ataupun e-book resepi kek gebu. Contohnya ni, e-book kek sesuai untuk kanak-kanak. Contoh macam itu. So benda tu kadang-kadang orang dia nak dapat perkongsian tu di dalam posting agak sukar untuk dia drag. Jadi dekat situ kita boleh tolong berikan e-book. So dia rasa value untuk dia boleh tambah nilai kepada diri dia. Dan baik lagi kita letakkan value dekat e-book tu berapa. Contohnya berharga bernilai RM20 ke RM30 ke kan. Betul. Sebab e-book ni dia tak ada dia tak ada satu measurement, dia mesti kena harga bawah RM10, tak ada kan. As long as e-book kita ni dia ada beri manfaat kepada orang lain dan orang tu buat dan dia dapat hasil yang baik, bagus, dia betul-betul bermanfaat, kita boleh letak value tak kisah pun kan.
saya pernah beli satu e-book yang berharga RM79 kan. Dia case study dengan tips je. Lepas tu dia tulis dengan tulisan besar-besar. Tulisan besar-besar tu kalau biasa kita buku 12 kan, dia tulis dalam 16. Lepas tu dia buat tengah-tengah macam tu. Dan total muka surat dia tak sampai 20 pun. Kan? Masa saya tengok, ini aku bayar dengan RM80 kan. Tapi bila saya baca e-book tu, saya dapat something yang walaupun dia 2-3 tip tu dia memang bagi impact dekat dalam saya punya dia more on copywriting, bagi impact dekat copywriting saya. So saya kata saya rasa saya okey dengan benda tu kan. Jadi dia adalah harga ni kan, kalau kita tengok pun e-book orang sekarang banyak letak lebih daripada RM10 kan. Walaupun muka surat dia tidaklah terlalu banyak sampai buku yang sampai 100 lebih muka surat kan. So macam tu. Kalau macam Sukriah ni, Cik Puan Sukriah bagi tahu e-book resepi menu hari raya serendah RM10. Boleh ke coach? Value tu tak kisah. Okay, kena ingat tau, kita bukan nak jual, yang ni kita nak bagi free. Kita nak bagi free untuk kita bagi free, orang tu syarat dia kena bagi maklumat dekat kita. Betul. So dia nak bagi maklumat. Apa maklumat yang paling penting kita nak tahu adalah nama, nombor phone. Paling penting, dan email lah sebaiknya. Kalau dapat tahu lokasi dia dekat mana, lebih bagus. Betul. Dapat tahu lagi birthday dia, lagi bagus. Okay, sebab bila kita dah dapat tahu birthday dia, kita dapat tahu kita boleh buat kajian analisa. Kita punya database ni, range umurnya daripada orang yang golongan mana. Macam itu. Okay. Cik Na buat menu western sedap. Good, Cik Na. Mudah sediakan buat anda yang bekerja. Good. Kak Jana, freebies for you. Sop, infused oil, whoosh. Bayi personal care, 5 infused oil terbaik dan cara membuat DIY. 1 produk set 2. Amboi, betul-betul dia nak bagi ni. Ini memang boleh sangat. ini dah bukan bagi freebies lah ni Kak Jana. Ini dah macam menjual ni. Betul-betul ni. Baik, alang-alang Kak Jana bagi ni je Kak Jana. Terus apa tu Coach Ijul? YL terus Kak Jana yang living terus. Okay, tapi bagus. Dua botol infused oil mini wangi fat benar glowing hair bernilai RM50. Ini boleh jadikan ni Kak Jana, ini boleh jadikan strategi untuk produk lah, maknanya buat kontes pun boleh. Buat kontes ataupun promo untuk produk. Jangan tak jadikan freebies pun tak apa. Kena tengok balik cost tu kan. Berbaloi tak kita bagi dia ni katalah benda yang RM50. Katalah satu produk set 2 botol tu harga dia dalam buat sendiri je coach. Okey. Tapi kena still Kak Jana kena letakkan harga. Kena ikut cost tu. Kos-kos yang dihasilkan sendiri tu RM5. So okey ke pada Kak Jana untuk bagi RM5 dekat dia dan dia bagi satu database. Kalau satu database tu dia beli dan dia boleh bagi kita pulangan sampai 500 kan, 100 lebih kan, 50 lebih, rasa mungkin berbaloi lagi. Kan? Tapi kalau RM5, produk kita harga RM2.50 kan. So harga database tu lebih mahal daripada harga produk. Kena faham macam tu. Kan? That's why saya minta keluarkan, nanti bila kita keluarkan freebies ni, letakkan harga, letakkan apa yang berkaitan dengan keperluan produk, keperluan prospek kita ni, kita akan tahu yang ni sesuai untuk dapatkan database, yang ni sesuai untuk dijadikan attach dengan promotion. Bila dia beli, dia dapat sekian-sekian. Betul. Okay. So terima kasih. Sambil-sambil tu saya pun boleh juga Kak Jana. Jika beri di kod status prospek pun boleh. Dia macam, dia sebenarnya status prospek boleh lah, boleh kan. Kita nak tengok dia punya value. Mungkin prospek yang high end dia akan beli produk kita yang high end. So kita boleh bagi, sebab macam ada, saya pernah jumpa orang dia buat name card kan. Name card tu dia ada 3 level name card. Name card yang biasa. Lepas tu name card yang kedua tu dia ada apa, dia adjust letak kalender ke apa. Name card yang ketiga tu gambar Ultraman. Muka dia gambar Ultraman. Dia buat guna apa ni? Kayu kan. Yang tu dia bagi pada orang yang label VIP. Macam tu kan. Tapi yang tu untuk dia 3 darjat name card. Dia macam ni lah, Kak punya diffuser ni lah, 3 darjat diffuser. Okay. Alright, Coach, next. Okay, next Tapi sambil-sambil tu Coach, saya nak ucapkan terima kasih bagi yang baru masuk ke Zoom kita. Welcome. Kita bersama
di sesi Evoing Talk Show bersama dengan Coach Ijul dan saya Coach Sheila. Kita dah bersiaran dah 3 minggu berturut-turut Coach Ijul kan? Betul? Alhamdulillah Allah bagi kelapangan dan beri nyawa dan nafas lagi kepada kami untuk berkongsi. Dah 3 setiap hari Rabu malam kita akan berkongsi dengan tuan-puan semua. Bila di dalam Zoom yang dapat masuk Zoom ni dia lebih dekat lah. Okay. Tapi masih lagi tuan-puan boleh lagi tengok ulang tengok sampai mimpi. Penting mimpi Coach Sheila dulu sebab Coach Sheila suka cubit orang. Okay, mimpi penting mimpi Coach Sheila dulu. Boleh tengok dekat FB page Evoing. Okay, so boleh pergi ke page Evoing juga. So saya juga nak welcome kepada yang baru masuk menonton, watching kita di page Evoing. Tuan Munir, Cik Puan Siti Rasida, Cik Puan Umrah Furada. Saya tak tahulah Cik Puan ke Tuan ke, sorry ya. Okay. Cik Puan Nurul Aida Aisyah, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Teruskan kongsikan, sharekan seberapa ramai yang boleh, siapa yang ada FB page, okay. Kita ada 3 hadiah yang kita nak berikan kepada tuan-puan malam ini. Hadiahnya apa Coach Ijul? Tiket untuk ke Tiket bernilai RM159 ke program 6 Mac hari Sabtu ni, My Customer Journey. Okay. So satu tiket adalah siapa share paling ramai di FB page kita. Dan yang kedua adalah apakah freebies yang paling kreatif sekali yang nak bagi dekat customer dia lepas ni. Nanti kita ada tim yang akan menilai itu. Betul. Nanti kita akan buat pengumuman siapa yang akan dapat. Bagi saya tidur dulu malam ni. Nanti besok-besok petang sikit ke malam kita announce. Okay. Alright. Okay. Lagi? Next adalah 4 cukup dah Coach Sheila. Cukup lah. Saya buat 4 je ni. Dia orang bukan nak lagi pun. Tak ada siapa nak lagi kan. Tak ada pun yang cakap nak cukup ni. 4 rasa dah banyak dah boleh guna dah ni. Dah cukup dah kan. Nanti kan banyak sangat database dapat. Tak dapat nak urus pula. Okey, tengok dia tamak je saja. Okey, yang seterusnya adalah tadi Kak Siti ada share tentang kontes kan. Bila buat kontes dia akan bantu kita untuk dapatkan database. Okey, macam mana kontes ni sangat penting, strategi untuk kita buat kontes kan. Pertama, sama juga bila anda nak buat kontes, pastikan hadiah yang nak diberikan itu hadiah yang memang di-appreciate oleh anda punya bakal prospek. So, ini pun sama. Bila tadi, sebab tu penting bila kita senaraikan freebies itu, kan? Kita senaraikan freebies. Jadi, ada part-part yang kita kata, okay, rasanya freebies ni kita boleh upgrade dia menjadi hadiah. Kan? Contoh macam tadi Kak Jannah kata nak bagi yang 2 set apa benda tadi tu kan. Yang tu boleh kita jadikan dia hadiah sebagai hadiah kontes. Contoh je sebab Kak Jannah punya bakal prospek itu dia memang menghargai, dia nak beli produk pun lebih kurang, lepas tu tiba boleh dapat benda ni set ni lah, ada kontes. Apa kontes dia? Kontes pula tu tip pertama adalah hadiah mestilah hadiah yang dihargai oleh anda punya tu. Kalau tadi jual tudung tapi hadiah dia dapat resepi, dia macam dah tak payah masuk dia dapat kontes hadiah tapi dia macam tak berapa kena lah. Dia tak appreciate sangat lah hadiah tu. So hadiah mestilah dia relate, satu tips yang pertama. Tips yang kedua, kontes tu dia jangan buat kontes yang terlalu susah kan, dan jangan yang terlalu mudah, sedang-sedang aja. Jadi kontes yang nampak susah tapi senang nak capai kalau nak senang, nak tengok macam mana cara tu adalah biasa kita pergi kat sesi minyak. Apa yang dia biasa soalan-soalan dia nampak macam nak kena fikir sikit tapi sebenarnya jawapan ada je kat keliling. Kadang dia tampal lah jawapan tu dekat dia punya palm dia. Kadang dia dah benda tu betul-betul kat sebelah atas meja tu dah ada jawapan kan. Dia memang dia bagi kan. Dia memang nak orang boleh jawab kan. Sebab bila kalau orang tak boleh jawab dia rasa macam susah masuk kontes ni, dia tak nak tulis lah database dia kat situ. Tujuan untuk kita bagi kita buat konten ni untuk dapat database. Sebab tu kalau kita tengok stesen minyak ni, dia bukan dia letakkan hadiah kan, supaya orang
ada keinginan yang isi minyak ni, bayangkan Bangla tu datang tengah-tengah kita turun je daripada kereta, kita baru nak isi minyak, tiba Abang Mangla datang, abang tolong isi borang database ni boleh ke abang? Kan? Memang kita okay, ada hal kan. Tapi kalau Abang Mangla tu dia duduk dekat kat ujung sana, tengok kita je, dia jauh je, senyum je kan. Kita pun malah nak layan dia, kita jalan pergi dekat kaunter, nampak ada peraduan kan. Tak payah Abang Bangla tu kenyat-kenyat kita lah. Tak payah dia datang dekat kita. Kita sendiri nak kena nak ambil isi maklumat tersebut. Okay. So kontes ni dia trigger kita untuk trigger kita punya prospek untuk bagi maklumat. Okay. Kalau macam saya coach, saya ada lagi tips coach. Boleh teruskan. Coach ni. Ada lagi tak tips? Ada lagi tak tips? Nanti kalau keluar lagi tips saya akan tambah. Macam saya coach, kontes ni saya kadang-kadang saya ada buat beberapa jenis kontes lah. Satu kontes memang khas, dia sesuai untuk prospek. Maknanya orang tu belum pernah lagi kenal saya, yang kadang-kadang dia baru je nak like page kita. Okay. So kita buat kontes untuk kita dapatkan database. Itu satulah. Satu lagi kontes ni untuk kita perbanyakkan dapatkan kita punya materials untuk marketing kita. Testimoni kan. Testimoni. Tapi kontes tu adalah kontes untuk pembeli pula. So dia kadang-kadang bila kita buat kontes untuk pembeli, kita letakkan hadiah, orang yang tak beli lagi pun kadang-kadang tertarik untuk membeli dahulu. Syarat dia kena beli dululah. Dia kena beli dulu, kemudian dia letakkan gambar testimoni. Contohnya kontes gambar testimoni paling kreatif contohnya kan. So nak tak nak dia akan ambil gambar dan dia akan masuk peraduan. Dia kena beli dululah, itu antara salah satunya. Okay. So itu juga kita boleh dapat secara automatik, kita boleh nampak this is our loyal customer. Sekali lagi kita dapat database yang mungkin sebelum ni database kita bersepah, tak susun betul-betul. Betul Coach John? Betul. Saya nak tambah dekat hadiah yang bernilai, kita kadang ada kita punya produk kita yang orang boleh nilai kan. Ada yang dia tidak, orang tak boleh nilai. So yang tak boleh nilai tu kita letakkan nilai dia. Macam tu lah. Contohnya macam kata akan dapat dua set apa yang Kak Jannah tu berharga bernilai RM50. So kita letak nilai. Mungkin kos kita RM5. Tapi sebab dia value tu kita bagi tahu harga hadiah yang dia bakal dapat. So dia nampak lah, dia rasa berbaloi untuk dia masuk kontes tu. Okay. Saya ada offer loket emas tapi jualan saya kena capai target. Boleh tak? Jualan saya kena capai target. Ini untuk siapa? Target Fiza. Fiza target siapa? Ini untuk kontes untuk siapa? Kontes untuk ejen ke? Untuk ejen ke? Untuk kontes siapa? untuk siapa? Ini Fiza kena clear balik semula. Sebab kontes dia ada banyak jenis kontes. Untuk semua customer. Maksudnya apa? Dia dapat loket emas tu apa? Kalau dia sebagai customer dia kena buat apa? Yang beli lebih 3 kotak. Oh, ini dia bukan, ini adakah ini cabut tambah tuah ke Fiza? Yang Fiza highlight ni. Okay. So di satu lagi idea, maksudnya benda yang sama, dia satu istilah kontes, satu lagi adalah lucky draw kan. Kontes adalah dia kena berjuang untuk dia dapat sesuatu. Maksudnya dia kena jawab soalan, dia kena masuk pertandingan. So bila dia betul, dia berjaya, maka dia dapatlah hadiah tu. Okay. Satu lagi adalah lucky draw. Lucky draw ni pun salah satu yang kita boleh buat, konsep yang sama, hadiah juga, tapi dia adalah lucky draw. Lucky draw ni dia macam Petronas, dia buat kontes dan lucky draw. Maksudnya daripada kontes tu dia jawab betul, lepas tu dia pick on lucky draw pula. Okay, jual rempah perap madu, share video atau masakan, syarat kontes wajib menggunakan rempah perap madu. Okey, terbaik, syukriah. Yang ini dia punya kontes ni macam Coach Sheila cakap lah, nak tak nak dia terpaksa beli produk kita. Okay, hadiah kuali. Terus
Kuali tu kena beritahu okey, hadiah tentang kuali ni kita kena cari yang kalau ibu-ibu dia suka cerita pasal brand apa. Kalau dapat brand-brand yang apa ni Tefal ke vintage ke apa kan. Benda tu yang menyebabkan orang dia memang jadi perbualan ibu-ibu lah. Jangan bagi hadiah yang jenama yang tak berapa orang pakai tu. Contohnya macam tu lah. Brand Noza. Kan? Noza Tuan Syamsul pening lah Noza. Okay. Itu Pernah memang bagi kalau kita jual produk barang mahal-mahal sedap lah bagi Noza. Pernah bagi kuali non-stick pan Destiny tu je. Okey je. Letaklah value dekat situ. Bervalue 299, 199. Okey je. ada promosi pembelian dalam tempoh tertentu, kami buat bag jute printed website good dengan FB printed kat bag, sekurang-kurangnya iklan bergerak bila customer yang menang bawa bag tu pergi jalan-jalan. Okey. Bagus. Ini semua adalah idea-idea kontes lah kan. Pernah bagi kuali non-stick pan di sini tu je. Okey, good. So ini adalah dipanggil strategi kontes kan. Next kali kontes pun ada kaitan dengan lucky draw lah. Dia ada kaitan sama ada berpisah ataupun dia gabung pun boleh. Dan yang keenam adalah kita menggunakan kolam WhatsApp ataupun Telegram. Jadi yang ini adalah kita panggil nama dia permission marketing. Permission marketing caranya adalah biasanya kita jangan invite orang masuk dalam kolam dalam grup WhatsApp kita. Itu adalah cara yang tidak beretika kan. Kita main invite orang. So kita buat kolam sendiri dengan kita buat satu nama grup yang ada relate dengan keperluan target prospek kita. Contoh kita jual tudung, kita buat tips pemakaian grup tips pemakaian tudung untuk wanita bekerja. Panjang pula nama grup WhatsApp kan. Tips elegan berkejaya. Contohnya tips tudung elegan berkejaya ke apa? Kita kita buat grup tu, syaratnya kita jadi admin kan. Kita buat grup tu, lepas tu kita buatkan satu ayat untuk menjemput orang kan. Kita belas kat grup-grup. Kata kita tulis ayat tu kepada yang berminat untuk suka menggayakan tudung untuk kejaya dan nak tahu apa cara yang mudah untuk memakai tudung nampak elegan sebagai seorang wanita berkejaya, jom join grup ni untuk kita berbincang, berdiskusi apakah strategi seorang wanita untuk kekal elegan, wanita berkejaya kekal elegan walaupun dia dalam keadaan yang sibuk. So bagi link, so orang join link grup tersebut. Jadi dekat situ ni tujuannya untuk kita control grup tu sebab kita admin. So siapa-siapa yang saja masuk tu dia mesti adalah berkaitan dengan kita punya berkaitan dengan produk kita. Contoh kalau macam katalah Fiza tadi ada buat menjual produk beetroot untuk orang yang kanser kan. Jadi apa grup-grup yang kita boleh create yang boleh menarik orang tu. Contohnya macam tips tips elak kanser ke, ataupun kita boleh tulis kat situ tips gaya hidup sihat. So motivasi orang ada dua, satu ke arah, satu lagi menjauh. Ada orang dia tertarik bila orang bagi motivasi, contohnya tips gaya hidup sihat kan. Ada orang dia tertarik dengan motivasi mengelak ataupun motivasi neraka. Orang nak buat baik, nak masuk syurga ataupun takut masuk neraka. So nama grup tu dia boleh nama grup yang mengajak masuk syurga ataupun nama grup yang supaya dia tak masuk neraka. Itu dia panggil tak elak, tips elak kanser. Macam tu. Jadi orang tertarik masuk kat dalam grup kita share. Kita share kat dalam tu dan kita bagi maklumat. Macam mana sebahagian daripada tuan-tuan yang duduk dekat dalam grup-grup tips marketing. Contohnya, so berkumpul kat dalam tu untuk dapat maklumat. So itu adalah potensi target market. Ikut apa yang kita nak buat, createkan grup itu, WhatsApp ataupun Telegram. Okay?
ada juga yang buat hard sell punya group Coach Ijul kan? Betul. Macam Coach Sheila. Pengalaman saya, saya pernah jumpa grup, ada 2 jenis grup. Satu grup adalah grup Tupperware. Okay. Dia memang bagi tahu dekat dalam tu dia blast. Siapa nak tahu tentang nak dapatkan Tupperware yang harga yang best berbaloi contohnya. So join group. So bila orang itu join group, sama juga macam tips tadi, itu dipanggil permission marketing. Bermaksud orang tu yang memberi izin kepada diri dia untuk mendapat marketing. Okay, menerima marketing. Jadi tuan-puan, bila kita buat group tu, elakkan untuk add orang ke group. Itu paksa marketing. Okay, bukan permission marketing. Okay, so bila macam tu, bila orang join group tu, dia dah tahu itu group hard sell. Memang kita akan menjual dalam tu. Orang tu tak boleh marah. Kalau rasa dia nak marah, dia left lah. Tak apalah, memang akan ada orang left, akan ada orang join. Itu normal. Okay? So yang Tupperware tu memang setiap malam dia akan update beberapa produk-produk yang terkini dan juga yang harga tengah berbaloi-baloi. So elok-elok memang saya join tu sebenarnya hanya untuk mendapatkan strategi. Saya dah menjadi pembeli Tupperware tergarah sekarang ni antaranya. Okay? Dan satu lagi adalah geng-geng Amway. Mereka buat grup juga yang mana walaupun dalam grup tu orang membeli ke tidak membeli, disebabkan Amway ni banyaknya produk-produk home appliance, okay, I mean barang-barang dapur. Jadi dia banyak berikan resepi. So saya seronok. Saya rasa seronok sebab contoh dia bagi resepi macam mana masak menggunakan Noza, dia bagi resepi macam mana masak menggunakan bread maker dia. Dia pula bagi cara-cara menggunakan dia punya food processor. Padahal kadang-kadang orang yang berada di dalam grup tu bukanlah orang yang belum beli lagi. Kalau orang rasa nak left lah. Dia tak marah pun. Okay, itu antara memang hard sell punya kumpulan antaranya. Okay. So dah boleh plan apa cerita lepas ni. So, kita tanya balik siapa yang dekat dalam ni. Nombor 4, 5 dan 6. Siapa yang dah buat tulis dekat situ. 4, 5 dan 6. Kita recap balik 4, 5, 6, 4 apa? Nombor 4 apa Coach Syijun? Nombor 4 apa, nombor 5 apa, nombor 6 apa? Nombor 6 ada apa? Siapa ingat? Sambil tu saya bacakan Cik Puan Ira kita dekat FB kata teka nama 3 makanan sunnah paling popular. Dapat hadiah RM10 dimasukkan ke Touch and Go. Okay, nombor 4 apa? Nombor 4 apa? Freebies. Nombor 5 kontes. Nombor 6 adalah kolam. Nombor 6 adalah kolam WhatsApp atau Telegram. Good. Right. Okay, so tulis yang anda dah buat. Tulis 4, 5 atau 6. 4 atau 5 ke, 4 atau 6 ke, 4, 5, 6 ke atau belum buat lagi tiga-tiganya. 4 Siti dah buat. Okay. Freebies Hajar Siti dah buat. 4. 4, Saya 6, pernah perkataannya pernah ini. Kena aja ini. Okey, ini dia kena je dengan Coach Sheila dia. Saya pernah 5 dan 6 belum buat. Okey, boleh explore siapa-siapa yang belum buat tu boleh explore mana yang sesuai 4 dan 6 belum buat. 5 okay. 6. Database dari grup WhatsApp. Sebab kadang database ni syarat lagi bila kita dah buat kolam tu dekat dalam grup WhatsApp, kita nak jadi orang yang outstanding sebab kita admin. So kalau orang yang masuk dalam tu kita bagi dia rules lah. Begitulah grup ini hanya sesuai untuk orang-orang yang nak dapatkan tips gaya hidup sihat. Tidak dibenarkan untuk kita beri iklan-iklan yang tidak berkaitan berkaitan ini. So untuk kita menghormati orang lain, iklan yang berkaitan dengan tips gaya hidup sihat tak ada masalah. Contoh ibarat macam tu lah. So kita kontrol. So kalau orang yang tiba-tiba dia buat iklan jual rumah dalam tu, tak ada kaitan dengan gaya hidup sihat. Contoh so kita bagi begitu, maaf Puan Tuan, ini adalah grup untuk kita kongsikan tips gaya hidup sihat. Minta hormat grup ni contohnya. So kalau kita boleh mute kan je. Buat 2-3 kali kita remove dia je lah. Start daripada situ nanti orang-orang yang tu dia dah hormat, datang orang baru masuk, dia terus buat hal kat situ, orang yang kat dalam tu sendiri educate. Bang, ni grup ni untuk ni lah, tak tolong hormat sikit lah. Sebab dia nak memang datang tu dia nak untuk itu saja. Jadi bila dia dah trust dengan kita,
Lepas tu nanti kita pun open siapa-siapa yang nak promote tentang produk untuk sihat, boleh je kat dalam tu sebab dia interrelate kan. Jadi lepas tu kita pula yang offer, kita punya tu dia akan support kita kan. Sebab dia dah trust dengan kita. Ataupun kita boleh setting admin only yang boleh upkan posting dekat dalam kita punya WhatsApp group atau Telegram. Tapi dia tak akan ada two-way communication lah dekat situ. Okay. So kita dah dapat database Coach Syijul, sekarang dah banyak dah ni. Okay, kita dapat database. Tapi database ni Coach Syijul banyaknya dalam phone. Database ni Coach Syijul ada dekat Likers je Coach Syijul. Macam mana tu Coach Syijul? Lepas tu berkepah-kepah. Apa nak buat Coach Syijul? Macam mana nak susun database tu Coach Syijul? Kita bagi Coach Sheila terangkan. Okay, cara urus database. Pertama adalah savekan synckan anda punya nombor telefon itu, phone book dengan Google Contact atau Yahoo Contact. Okay. Kita cloudkan dia lah. Senang cerita kita cloudkan dia. Dia kalau saya nak tunjuk step by step, nanti kita akan cari satu kita boleh buat satu khas untuk database management punya ni. Tapi kalau anda memang nak terus buat, dia sangat-sangat mudah. Kan? Dia punya recipient. Dia ada kawan. Okey, dah. Okey, tak apa, dia excited nak dengar saya tu. Saya tunjuk secara ni, kan? Pergi dekat sini ada kalau kita buka Google, dekat tepi sini ni dia ada, dekat sini nampak ni ada contact. So dekat sinilah yang kita nak upload. Tak apalah, saya tunjuk terus lah. Tapi saya tak boleh nak nak tunjuk follow seorang-seorang kan. Saya just tunjuk sekali imbas. Siapa yang boleh tangkap, boleh terus tangkap lah. Pergi dekat sini, lepas tu tekan contact. Lepas tu dekat sini adalah export. So bila kita export ni, automatik semua yang kat dalam kita punya ni, dia akan dieksportkan ke dalam Excel. Itu salah satu lah. Lepas tu anda susun balik lah. Bagusnya, sebelum kita buat export ke Google Contact ni, kita pun boleh juga letak nama, letak nama, tandakan kita punya nama-nama tu dengan kaedah susun nama dengan kaedah nombor berapa Google Contact phone book management kaedah nombor 2 ni. Kaedah nombor 2 ni apa yang tuan-tuan nak kena buat adalah kejap. Untuk Google Contact ni caranya bila kita onkan phone kita, make sure kita kalau kita gunakan Google Contact, make sure kita installkan juga apps Gmail dekat situ ataupun email dekat situ. So kita siap-siap sign in kan kita punya Gmail kita dekat situ ataupun Yahoo Mail kita. Okay. Lepas tu nanti masuk dekat phone books, dia lain phone lain dah style dia, cari dekat phone books setiap kali. Kita boleh sama ada kita boleh tengok dekat setting, okay. Kalau iPhone dia tengok kat setting dia kena synckan dengan Google account. Okay. Kalau macam Android, setiap kali kat phone book tu kita boleh tengok kalau kita save nombor orang, kita nak setting siap-siap dia terus masuk ke Google Contact atau Yahoo Contact. So, kalau kita tukar phone ataupun phone kita rosak ke apa, database kita tidak hilang, phone book kita tak hilang. Dia terus je nanti kita beli phone baru, kita boleh terus extract, terus balik semula, sedut balik semula pada Google Contact atau Yahoo Contact tu, masuk semula ke phone book kita. Macam tu. Okay, dan bila dia dah sync dengan kita punya Google Contact ataupun phone contact kita, barulah senang untuk kita sedut, tarik dia, masukkan dia ke dalam bentuk Excel pula. Export dari phone book ke Coach, Cik Na kata. Kita export daripada Google Contact, Cik Na. Daripada phone book tadi kita dah masukkan, kita dah synckan dengan Google Contact ataupun Yahoo Contact. Kemudian daripada situ kita dah boleh terus export untuk masukkan ke Excel kita. Bila tekan Excel tu, export tu dia akan automatik pergi ke Excel. Okay, boleh dapat. So bila kita nak buat kita punya kita save nombor kita, itu yang cara kedua Coach Syijul share tadi, phone book
management. So phone book management pula adalah kita Tak apa Fiza, tidurkan anak sambil tu letak kat telinga phone tu ataupun kuat-kuatkan sikit. Saya bagi contoh contoh ada orang dia banyak idea. Dia dapat tengok daripada sini, tuan-tuan akan boleh dapat idea lagi untuk kemaskini lain dengan kaedah coding yang pelbagai lah. Okay, contoh ikut masing-masing punya bisnes ikut juga. masing-masing punya bisnes, tapi ini antara idea yang kita boleh lakukan. Contoh, Betul. bila ada orang WhatsApp dengan kita, dia nak tanya tentang produk kita, katalah nak tanya tentang produk Fiberich contoh kan, nak tahu tentang produk ini. Okay, so bila dia communicate, dia belum beli lagi. Jadi bila dia belum beli lagi, so kita katalah ni nama produk dia tortilla chips. So kita kalau Fiberich, FR lah nama produk kita. Kadang kita ada banyak produk kan, kita ada sambal hitam Pahang, kita ada sambal belimbing Johor, sambal hijau. Jadi kita lihat SBJ, HP, lepas tu sambal hijau apa tu adalah kod untuk kita punya produk. Okay. Yang seterusnya adalah nombor TK kan. Teh kunyit Ini orang perempuan coach. Lepas tu apa yang tadi yang kita sama marah tadi? Teh apa tadi yang Cik Y. Lupa dah. Ingat. Saya ingat teh cincau. Okay. Sambal je. Yang marah tadi saya ingat sambal je. Okay, lepas tu nombor 8. 8 adalah bulan Ogos. Dia communicate kita pada bulan 8. So 17 ni dia adalah database ke-11, 17 ataupun ada orang dia letakkan tarikh 17/8. Ikutlah. Yang ni nak letak nombor database ke ataupun nak letakkan tarikh ke pun boleh. Lepas tu P ni adalah coding kita. Bila kita tahu maksudnya nanti dia akan jadi TC. TC ni tortilla chips bulan 8 kan. Database orang yang ke-17 kan, ataupun ada orang tulis ni tarikh 17 hari bulan. Prospect, P adalah prospect, maksudnya dia belum beli lagi. Nama dia apa? Zara kan. Kalau kita tak dapat nama dia lagi, kita tulislah P1 ke ataupun P2 ke kan, Zara, dan lokasi dia kalau dapat Johor. Kalau tak dapat sampai Zara je. And then bila dia katalah dia level dia dah booking kan. Dia booking contohnya dia dah memang nak beli dah. Communicate tu dia tinggal nak bayar je. So, mungkin kita boleh tandakan dia daripada P kepada R. So dia rename balik, dia dah jadi nak bayar, rename balik kepada R nama dia. Lepas tu tiba-tiba communicate dia close. So close automatic editkan dia menjadi C pula customer. Kenapa kita buat macam ni? Supaya kita senang nanti letakkan dia dekat dalam group broadcast. Kita nak kumpulkan dia dekat broadcast tu senang. Cik Y, wajah okey, ini dah sebut dah. Nanti soalan ke belakang sikit. Tadi tentang kolam kita buat, bila prospek masuk kolam, kita hanya ada nombor handphone saja. Tak tahu nama dan soalannya macam mana nak dapatkan nama dan email prospek yang masuk ke kolam kita. Kadang-kadang prospek masuk kolam kita senyap je, tak respon apa-apa kan. Kita boleh patah balik pada Cik Zul, kita boleh patah balik kepada freebies tu Cik Zul. Cik Zul boleh pancing orang dalam kolam tu kan. Kata okey, kita ada nak bagi e-book percuma, boleh pergi bagi link website kita kan. So dia pergi kat website, kan tips pertama nak dapatkan database menggunakan website. So kata okey, saya nak bagi produk digital percuma. So klik ini dan dapatkan di website. So dia dapat pergi ke website atau tarik dia pergi ke, kata minggu ni okey, hari ni saya nak bagi anda ni, jom klik dekat sini. Kita bagi link Messenger. So dia terus pergi kat Messenger, dia bila dia tekan get started, dia dapat e-book percuma ikut arahan yang dia bagi. So kita tarik ke tempat-tempat yang kita boleh sedut dia dia punya database. So syarat dia adalah sama juga, nak dapat sesuatu mesti kena bagi sesuatu kan. So pancing dia dengan sesuatu yang dia rasa bermanfaat dan dia akan dia percaya dia bermanfaat, dia akan bagi database. Selain daripada tu, Cik Zul, ada juga yang kadang-kadang kalau kita scroll dekat dalam, katakanlah kita tengok dekat WhatsApp group kan. WhatsApp group tu kadang-kadang orang tu dia memang save dia punya profile WhatsApp dia tu ada nama dia. Itu antara salah satu juga yang kita boleh detect nama dia lah. Okay, walaupun tidak semua yang buat macam tu. Okay, Syukriya share. Sebelum ni buat macam ni, jual produk Mika series. Saya save contact contoh CM0102, C customer, Mika series.
Tadi customer tanya, pas ni boleh ubah macam coach cakap. Okay. Yang macam Sukriah buat ni, okey juga. Letak tarikh, good. Tinggalnya masa Sukriah buat yang C customer, adakah C tu memang dia dah customer betul? Dia dah beli belum? Ataupun asal orang tu contact je, Sukriah letak C je. Asal orang contact belum beli, dia tidak dipanggil customer, dia dipanggil prospect. P. Kalau zaman saya rajin menulis tu, saya tulis pre. Okay. So ni P dah cukup dah. Betul, okey. Lepas dah confirm beli, baru saya letak C. Yes, betul. Tu betul lah tu. Sebab orang ini cara follow up dia berbeza. Jadi orang yang level P ni, kita dah boleh letakkan dia dalam satu group broadcast kan. So kita boleh cari dah nama. Kita type TC 8P ke kita carilah. Contohnya kita type kod P kan. Ataupun kita type TCP contohlah, yang kita boleh cari balik kod-kod dia tu balik, masukkan dia dekat dalam broadcast. Lepas tu nanti bila kita tahu dia dah beli, so kita keluarkan dia daripada P tu kepada C. Betul. Kadang-kadang C tu dia repeat, dia beli dah banyak kali dengan kita boleh keluarkan dia, buat satu group tu, dia adalah repeat customer. Mungkin kita ada promo-promo yang kita nak bagi untuk orang yang belum beli produk kita boleh blast. Untuk orang yang dah jadi customer, nak bagi dia repeat, promosi untuk customer yang pernah membeli pelanggan yang pernah beli produk dari kita bagi khas untuk pelanggan sedia ada. Ataupun promosi untuk beli kepada pelanggan repeat klien kita yang pernah tahniah kepada yang pernah beli lebih daripada 3 produk, kita nak bagi anda special discount. So kita bagi dia, so dia akan rasa dihargai dan kita broadcast, kita tahulah kat siapa kita belah. Tak adalah semua kita nak cari yang mana yang C ni, semua C ni semua aku dah tanda C, padahal yang ni dah beli, yang ni belum beli. Macam tu. Itu juga ya Coach Jun, untuk regular customer patut letak lain untuk hadiah apa-apa atau diskaun. Betul Fiza. So kita banyak menyamakan customer tu sama je. Sedangkan regular customer ni dia dah jadi raving fan tau. Raving fan ni kalau kita jaga dia baik, dia akan jadi best referral kepada kita. Kadang-kadang dia boleh berubah menjadi ejen kita yang terbaik. Betul, betul. So kadang-kadang kan kalau dapat lagi, kita boleh letak RC. Contoh RC kod kepada regular customer, RC 10, RC 7, RC 100. Apa maksud yang ujung tu pula? Itu adalah berapa kali dia dah repeat sales dengan kita. So itu antara yang bagusnya kita boleh buat. Right? Itu sebab kita kena letak kod tu Cik Zul, sebab dia memang customer ni dia boleh je beli semua produk, tapi dia baru beli produk A. So kita nak tanda produk A, jadi kita boleh identify, okay, macam mana aku nak upsell dia produk C, sebab yang ini senarai ni semua yang beli produk A. So kita boleh buat promo, okay, kita ada produk C untuk gini, kita forward kepada orang yang ada tanda yang di produk A. Dekat situlah peluang untuk kita upsell produk yang lain. Yang coding ni adalah coding nama produk ni adalah depends on company lah. Contoh Cik Zul ada A, B, C, D, E. Ada 5 produk. So A, produk A, B, produk B. So bolehlah tulis depan nama customer tu A. Dia beli sebab produk apa? P. Dia beli A, C. C tu maksud dia dah beli customer. A, P, prospect A. Jadi orang tu katakanlah dia dah customer produk A, kita nak promote pula produk C sebab sesuai. Untuk orang yang produk A ni beli produk C, barulah kita tahu. Tak adalah kita duk promote kepada orang yang sama je. Okay? Boleh Coach Jun? Boleh. Okay. Masa sangat mencemburui kita Coach Jun. So kalau dia dah beli 3-4 produk, dekat situ kita punya creativity untuk letak coding. Betul. So, saya ceritakan tentang dia punya asas, and then you all tengok sesuaikan dengan tuan-tuan punya business. Okay? Right, dan last kali sebab kita pun dah di hujung, dah habis dah pun. Kita boleh menggunakan masukkan ke dalam Excel kan. Kita masukkan ke dalam Excel. Consider cara manual lah Coach Jul kan. Kalau cara nak advance lagi, kita boleh gunakan sistem software ke apps ke database management. Betul. CRM lah orang kata. Dan sebenarnya kenapa semua ni, contohnya dekat Google, kita export Google Contact pergi kepada Excel. Kita nampak macam Excel je kot. Kita buku yang kita daripada COVID tu transfer ke Excel.
Apa lagi? Kalau nanti kita belajar tentang database pula, ajar macam mana kita extract WhatsApp ke nombor WhatsApp group tu ke dalam Excel. Kan? So semua tu boleh diletakkan, ya, at least lah kalau tuan-tuan tak ada sistem CRM tu, kan? Salah satu contoh CRM punya sistem dia panggil Zoho CRM, yang tu memang tiap-tiap bulan itu complete semua dengan account sistem semua. Itu bulan-bulan pun kena ada dia punya fees dia. Tapi kalau kita tak ada sistem CRM tu, customer relationship management, kita buat dulu CRM kita sendiri gunakan Excel. Sebab tuan-tuan, nanti nombor, at least ada nombor telefon atau email, dia sangat membantu nanti tuan-tuan untuk buat retargeting ataupun kita boleh target iklan kepada nombor telefon tersebut. Dan dia maksudnya kalau di Facebook, dia boleh menggunakan kaedah dia panggil custom audience. Excel ni, database dalam Excel ni, nombor-nombor telefon yang kita ada, kita boleh convertkan kepada CSV dan nombor-nombor tersebut tu kita upload dekat bahagian setting kat Facebook. Facebook akan cari iklan, kita akan pergi kepada owner-owner nombor telefon tersebut. That's why pentingnya kita at least kita boleh masukkan dia dekat dalam susun dekat dalam Excel. Jangan biarkan dia dekat dalam buku, biarkan dia hanya dekat dalam phone. So kita kumpulkan dia paling kurang dekat dalam Excel. Okay? Alright. Berapa ramai yang dapat sesuatu untuk perkongsian kita pada hari ini? Komen. Dapat, Coach. Dia tengah apa ni? Loading. Tengah loading masing-masing. Dia tengah susun macam mana Oh, macam ni rupanya. Macam itu. Okay, kita tengok siapa respon. Okay. Terima kasih Puan Ana. Dapat banyak bukan sesuatu. Terima kasih Cik Zul. Banyak dapat. Terima kasih Kak Siti. Okey. Dapat. Terima kasih Izal, Nur Ain. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Dapat sangat ilmu mana ni. Alhamdulillah. Sebelum kita end, kita nak share sikit. Tadi kita ada satu program yang kita panggil My Customer Journey. Kan? My Customer Journey ni My Customer Journey yang kita jalankan pada 6 hari bulan Mac lah. Cuma saya nak highlight tentang satu program yang satu lagi. Ya, sebenarnya tak nak buat program ni Coach Syujul asalnya kita tak buat. Kita memang tak plan nak buat lah. Biasa agensi je yang minta baru kita buat. Tapi sebabkan lately ni banyak orang tanya kita punya network, tanya Coach tolong buat FB Ads punya setting. Jadi kita tak nak buat program FB Ads semata-mata. So kami akan sharekan pada program Facebook, nama program ni. Pada Facebook, kita akan ajar macam mana Facebook Marketing Diagnostic. Macam mana kita nak diagnose. Pertama kita akan diagnose dahulu. Setakat mana apa yang anda buat dekat Facebook. Adakah dia align dengan strategi marketing ataupun tidak. And then baru kita ajar tentang FB Customer Journey. Kan. Dekat dalam FB dia ada Customer Journey. Customer tu dia datang, diberi kesedaran melalui platform apa. Lepas tu dia masuk, macam mana nak bagi dia suka dengan kita. Macam mana nak bagi dia boleh percaya dengan kita. Lepas dia percaya, macam mana dia boleh dia jadi kita punya customer yang repeat customer. Lepas tu macam mana dia boleh bawa orang lain ke. So dia adalah panggil jenis seorang pelanggan melalui Facebook. So apa strategi di setiap jenis tersebut yang kita boleh guna, kita akan ajar. Marketing campaign, macam mana kita nak buat marketing campaign. Ramai orang buat dia main belasah-belasah je. Aku nak buat promotion ni lah, nak buat copywriting ni lah, terus buat iklan. So sebelum buat iklan, perkara yang paling utama adalah marketing campaign. Kita siap ada bagi template marketing campaign sekali. Macam mana dia nak susun dia punya campaign selama setahun. Lepas tu kita akan ajar ads funnel. Dan yang paling tu sekali kita akan ajar FB ad strategy step by step sampai kita tahu customer kita yang tepat yang kita nak target melalui ads manager. Okay. Dan kita bagi program ni kita akan siapa yang kita ada tarikh untuk waktu untuk membeli je. Program ni sebenarnya kita bagi ni je. Tapi ada beberapa bonus kita nak bagi. Kita buku copywriting, skip copywriting, kita berharga RM40. Kita bagi tutorial cara buat copywriting pula menggunakan kaedah AICA. So kalau kita rajin nak buat idea sendiri, kita boleh belajar structure buat copywriting daripada sini. Kalau malas, ambil skrip je, tukar-tukar je. Dia ada template kat sini, so ada 2. Lepas tu kita ajar tutorial macam mana nak buat FB Live, kan?
teknik FB Live. Lepas tu kita ajar macam mana nak menghasilkan, ini semua adalah video tutorial kita bagi. Kita dah bagi siap-siap, buat siap-siap dah. Macam mana nak buat video marketing yang berimpact kurang daripada 7 minit. So memang saya buat demo tu tak sampai 7 minit dah siap dah video menggunakan apps. And then kita akan bagi juga rakaman seminar ni. Program ni 1 hari sebenarnya kita bagi supaya boleh ulang-ulang. Dan kita bagi online group support selama 30 hari. Ini sebabkan orang minta, jadi alang-alang tu saya designkan terus benda ni. Dan program ni nanti tuan-tuan boleh dapatkan link dia. Program ni dia akan dijalankan pada hari Sabtu 13 bulan Mac. 1 hari program dia. Kita pasal 5 poin tadi tu. Dan 4 hari telah di booking. Tinggal dah penuh dah. Tinggal 1 tarikh ni lah. Tinggal hari Sabtu je. Sabtu ni pun saya tak pasti. Kalau besok dia launching penuh, so tak ada lagi dah. So value program ni 599. Value bonus yang kita bagi tadi 597. Total 1196. Dan kita hanya buka pelancaran ini, promosi ini pada esok hari sahaja. Maksudnya besok pada pukul 10 pagi sampai pukul 2 petang, harga dia RM97, ya. Dan orang yang beli pada waktu ini sahaja yang kita akan bagi ke semua bonus-bonus ini, ya. Kalau lebih daripada pukul 2 petang, dia hanya dapat attend program sahaja dan harga lain. Tapi siapa yang bayar bayar malam ni pun tak boleh. Buka link tu kat bawah tu memang tak boleh bayar. Kita tak buka. Kita memang bagi saja je dia punya waktu tu pukul 10 pagi besok sampai pukul 2. Tapi orang yang 30 orang yang pertama mendaftar ni, 30 orang yang pertama mendaftar, kita akan bagi tutorial video teknik setting FB menggunakan smartphone. So dia dah belajar setting FB guna laptop. Dia belajar pula menggunakan smartphone, bukan menggunakan kaedah boost post. Dia menggunakan apps yang mirip-mirip macam mana Ads Manager. Okay. Yang kita kongsikan kat sini lah. Tapi ini untuk 30 orang. Katalah kita buka pukul 10 tu, 30 orang pertama dia akan dapat ini. Dan bonus-bonus yang lain. Tapi orang yang ke-31, dia tak dapat dah. Dia tak dapat ini. Orang yang 31 dia dapat bonus yang lain lah. 6 bonus yang kita bagi ni. Ada orang dah WhatsApp personal saya dah, Coach Ijul. Selepas pukul 2 ni, harga naik 127, harga naik 127, tak ada bonus langsung, datang program sahaja. Datang program sajalah. Lepas tu kita ada minggu depan kita akan masa tarikh last, kalau ada ruang lagi kita buka last call. Tapi kalau dah penuh, kita target dalam maksimum pun 30 ke 50 orang untuk attend ke program kita ni. So by pukul 2 je, automatik harga dah naik. So ni kita belum mula lagi, belum buka lagi. Kita kasih chance ni sebabkan ada orang kat dalam ni datang kita punya ni, kita bagi tahu siap-siap siapa yang dah macam mana nak kita akan tim akan ingatkan siapa yang dah ada link dekat dalam grup WhatsApp tu, kita akan selalu kita akan remind anda siapa yang tidak ada dekat dalam mana-mana grup WhatsApp, boleh PM dekat page e-voing ataupun ada nombor telefon saya, boleh WhatsApp atau saya. Coach Sheila yang datang daripada ada Coach Sheila punya, Coach Ijul punya. Saya baru 17 ada saya punya coach apa semua tu. Kalau nak boleh WhatsApp saya akan bagi link link untuk daftar nanti. Masa pukul 10 lah. Saya bagi link kat Jana. Saya bagi link sekarang tapi link tu akan dibuka pukul 10 pagi esok sahaja. So memang kena pukul 10 pagi tu standby dekat laptop untuk buat bayaran. Letak ni alarm clock 10 pagi reminder. Kuat-kuat biar pasangan marah. Nak ambil link ni malam ni dah boleh tengok dah. Dah baca-baca nanti tim kita nanti siapa yang anda dapat link Zoom ni daripada grup WhatsApp masing, nanti dia akan blastkan link ni untuk tuan-tuan faham apa yang dipelajari. Tapi tetap kita akan buka pada esok. Baik. 97 katnya harga dia 97 dengan hadiah istimewa 30 orang yang dengan hadiah istimewa, hadiah bonus tu dapat. Lepas tu ada fast action bonus. Dia ada 2 Kak Jana. Dia ada 1 hadiah bonus, 1 lagi dia ada fast action bonus. Mungkin antara pukul 10 sampai pukul 2 tu ada 50 orang yang beli.
Ada 50 orang yang beli. So 50 orang tu layak dapat bonus ni. Dia dapat program, dia dapat bonus ni. 50 orang tu. Tapi yang 30 yang terawal 30 yang terawal dia dapat ini, fast action bonus ni. Dia bayar pukul 10 dia buka, sampai dia terus bayar. Dia dapatlah ni. Berharga RM99. Teknik tutorial setting ads menggunakan smartphone. Fahamlah Syawal. Okay. Okay. Syawal yang kena bagi nama. Jika tak dapat hadiah pun tetap terbaik. Kenapa saya? Tetap kan. Sebab apa? Sebab harga ni memang tak ada dekat pasaran. Sebab kita julung-julung kali buat. Tu yang kita bagi promosi Sebab lah. Coach Ijul, Kak Sheila tak buat kelas Facebook public. Kami mengajar e-usahawan, kita mengajar dekat kelas InScan. Tapi kita even kelas e-usahawan pun agensi. kita tak bagi konten-konten kita bagi, kita tak bagi ni dalam tak ada. e-usahawan. Dia ada dia punya modul-modul dia. Right? Ada soalan daripada Hajar Siti, Coach Ijul, My Customer Journey untuk beginner ke Coach Ijul? Betul. My Customer Journey pun untuk beginner Kak Siti. Kan? Sebenarnya My Customer Journey tu nak kata beginner ke tak beginner, kadang-kadang ada orang dia dah buat bisnes dah lama. Betul. Okay? Betul. Tapi dia belum faham lagi perjalanan customer daripada nak dapatkan customer sampai customer tu jadi dia punya daripada suspek dia belum jadi prospek sampai dia dah jadi customer sampai dia beli. Okay, perjalanan itu yang kita nak tahu dan berserta daripada perjalanan itu. Okay, perjalanan ini kalau kita nak jadikan macam gini, apa konten yang kita nak buat, apa marketing yang kita nak kena buat, itu dipanggil customer journey. Kan Coach Ijul? Betul. Saya dah tersasul kat Janah menaip. Okay. Alright. Okay. So Coach Ijul, masa dah mencemburui kita. Saya kena cakap betul-betul kan, salah kan? Okay. Saya nak tanya tuan-puan semua, ada tadi kat sini semua alhamdulillah dah banyak dah respon cakap dapat coach, dapat sesuatu, dapat banyak. Ada yang sedih tak dapat fokus. It's okay bagi siapa-siapa yang macam dapat 2-3 point, nak lagi tengok, nak tahu lagi poin-poin yang seterusnya, boleh pergi ke kita punya page Evoing. Okay. Bila masuk je type Evoing ataupun www.facebook.com/evoingofficial. Klik like dahulu, kemudian pergi ke following, set see first ataupun set favorite. Macam ni lah caranya tuan-puan nak cakap dengan customer, dengan prospek. Okay, so bila dah setting dekat situ, kita ada kita punya live kita yang sebelum ni dan juga boleh juga tengok live kita malam ni. Okay, di situ berulang-ulang kali. Okay, lagi alhamdulillah dapat info malam ni, Cik Puan Nur Atika, Siti Nur Ain lepas ni nak korek. Selama ni tak sedar kat buku index number berderet nombor tak save. Ayoyo. Comel lah Siti Nur Ain ni. Ayoyo keluarnya Okay, baik. Baik. Kak Yana punya dah settle. Alright. 92 ke Cik Zul 97. Okay. Dan juga boleh juga pergi ke page saya dan Coach Ijul. Terima kasih Syawal. Okay. Boleh bagi review dekat kami, like dan set see first. Actually Muhammad Ahmad Izhar. Macam saya familiar dengan nama ni. Actually selama ni saya buntu tak tahu apa nak buat dengan database. Subhanallah. Thank you Coach Ijul dan Coach Sheila. Alright. Alhamdulillah. So susun baik-baik, setting baik-baik, betul-betul database tu keluarkan daripada handphone anda. Okay, keluarkan daripada handphone anda. Kalau tak tahu macam mana export daripada handphone, buat manual pun tak apa. Type dekat Excel. Yang penting mesti di-type. Kalau takut hilang dekat Excel, simpan dekat external hard disk dan simpan di Google Drive. Google Sheet anda. Itu penting. Cloudkan semuanya. Okay, sebab sekarang selain daripada COVID, ada banyak lagi virus di dalam external hard disk dan sistem-sistem komputer anda. Itu kena take note. Right? Okay. Coach Ijul, rasanya tu harap bermanfaat. Apa yang baik daripada Allah yang perlu diperbaiki di kami sendiri. 3 Melo, ya Allah. Dia pegam. Anai-anai makan baru tahu. Astaghfirullahalazim. Tegang kepala dah dia Coach. Kalau kau office tak perlu Cik Zul. Dia kita office dia marah tak payah coding Cik Zul. Kesian dia kena kod kan.
Sedara mara coding kan. Prospek je, prospek customer boleh letakkan coding. Tapi kalau kalau jenis saya ada coding family sendiri. Dia coding sendiri tu bukan coding ni lah. Dia letaklah contoh macam kalau ni macam kami daripada program dia marah, kita letaklah marah. Kita in-scan, kita letaklah in-scan. Kalau saudara apa? Okay, boleh. Tapi tu coding dia tak sama macam coding kita punya database untuk business lah. Macam tu lah. Dia tak bertukar lah jadi daripada prospek kepada customer kan. Tapi kalau awet, dia ada banyak awet kan. Awet A1, A1, A2, A3, dia bertukar menjadi tunang. Dia jadi T lah. Jadi T dia jadi Was jadi W. Syukur Syawal muncul tiba-tiba bila sebut pasal susun database. Iswan je. Okay, baik. Okay, dah Coach Jul. Rasanya risau nanti kan jadi susunan database yang lain pula. Terbuka Syawalnya topi dah. Okay. So, Tuan Puan, kita berjumpa lagi di hari Rabu minggu depan. Rabu minggu depan, kita nak kongsikan, saya rasa macam nak tukar lah Coach Jul. Sekejap mesti Amir marah. Saya tukar ni. Okay. Asalnya sama-sama Puan Sukriah. Kita nak mana Coach? Kita asalnya saya nak ajar macam mana nak bina marketing campaign. Tapi saya tengok macam banyak dia dah student penjana saya kat dalam kelas ni nanti Kang. Dia orang ada yang dah belajar benda ni. Tak apalah, nanti beritahulah, kita umumkan. Nanti kita umumkan Alright. So nanti tunggu dekat dalam kita punya WhatsApp kami ataupun WhatsApp Evoing. Atau page Evoing. Ataupun page Evoing untuk next topic. Okay, dan kita juga dah ambil maklum ada yang dah request kat kita tajuk-tajuk juga yang mereka nak belajar lagi dan kita akan usahakan untuk memenuhi permintaan. Tapi kalau topik tu berat sangat dalam tempoh 2 jam, mungkin agak mustahil untuk kita kongsikan. Contohnya Google Ads ke, itu berat. So yang tu tak sesuai untuk buat di dalam talk show seperti ini. Dia kena datang kelas. Baik, terima kasih banyak Amin untuk semua doa. Alhamdulillah. Adakah anda seronok malam ini? Sila type beronok-ronok kalau seronok sangat. Kalau seronok je, type seronok je. Jangan beranak-ganak sudah. Okay. Cepat, type, chat sekarang. Alhamdulillah, beronok-ronok Langkawi Hazrul. Alhamdulillah. Okay. Terima kasih semua. Lain macam saya tengok anda menaip perkataan beronok itu. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih semua, terima kasih. Alhamdulillah. Anak beranak masuk ni, Kak Jananya dengan matnya semua ada. As'ad je saya tak nampak ni. Okay, sampaikan salam kepada keluarga yang mengenali kami. Terima kasih, kita jumpa lagi. Okay, di minggu akan datang. InsyaAllah. Semoga semua orang berjaya dunia akhirat dan terus meningkatkan sales dan income anda dan dapat bantu lebih ramai lagi orang. Okay, Coach Jul, silakan untuk kata-kata akhir. Jumpa lagi. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Bye. Assalamualaikum. Ya, sambil tu. Dah end dah? Belum. Okay, terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Saya endkan kejap lagi sekarang. Okay, saya endkan. Terima kasih.